Assalamualaikum, salam sejahtera. Dan bersama saya Sanahya dan ini agenda Awani. Tahun 2020 banyak memberikan perubahan besar kepada negara. Bukan sahaja dalam pelbagai sektor, malah kita bercakap berkaitan dengan pelajaran, pendidikan. Pastinya ia memberi sesuatu titik tolak yang pelbagai. Belajar daripada rumah menggunakan internet secara online dan sebagainya, termasuk bagaimana sistem peperiksaan akan dilaksanakan dalam tempoh kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Dan ini perkara yang perlu ibu bapa dan juga kesemua bakal-bakal pelajar SPM mungkin yang berada di UPSR dan juga PT3 untuk ketahui bagaimana perjalanan peperiksaan yang akan berlaku di Malaysia terutamanya bagi tahun 2021. Jadi bersama-sama saya di World Trade Center Kuala Lumpur WTC ini adalah yang berbahagia Datuk Haji Fakhruddin Haji Ghazali yang merupakan pengarah peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum, selamat datang Datuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, bila cakap pasal peperiksaan ini, keterujaan saya ada dua. Satu seronoklah nak dapat result, satu lagi ini antara ketakutan saya. Cakap je peperiksaan, dia kadang-kadang dah tidur malam lah. Tapi Datuk, 2020 macam saya sebut tadi, banyak perubahan. Kadang-kadang bila hujung tahun seperti ini, pelajar-pelajar dan juga calon-calon peperiksaan ni dah mula rehat, dah cari kerja dan ataupun membuat pelbagai aktiviti-aktiviti lain. Tahun ini cerita dia lain kan Datuk? Okey, sangat berbeza. Ya. Macam mana perjalanan peperiksaan untuk tahun ini? InsyaAllah. Terima kasih kepada Surah Awan ni. Jadi malam ni kita akan cerita tentang peperiksaan yang dikatakan debaran dan keseronokan. Debar kerana nak masuk periksa, seronok sebab nak tunggu keputusan. Jadi debaran tu tertangguh bagi tahun 2020 kerana peperiksaan akan dibawa ke tahun hadapan 2021, masih dipanggil SPM 2020. Dan pada tahun ini kita akan pastikan bahawa peperiksaan yang akan berlaku untuk memberi ruang kepada semua calon cukup bersedia kerana dalam pandemik COVID-19 ini banyak proses pembelajaran itu berlaku secara atas talian disebabkan oleh penutupan sekolah. Jadi sudah pastinya lah untuk beri keadilan persediaan pelajar, kita akan kendalikannya pada tahun 2021. Kemudian yang keduanya pada masa sama ada juga peperiksaan yang kita batalkan. Jadi untuk makluman para pendengar semua, di bawah lembaga peperiksaan kita ada peperiksaan utama iaitu Sijil Pelajaran Malaysia, Sijil Vocational Malaysia, Sijil Tinggi Agama Malaysia. Itu yang di peringkat persijilan. Pastinya mesti kita laksanakan. Tapi pada 15 April yang lepas, semua umum sudah tahu bahawa dua peperiksaan yang dibatalkan iaitu UPSR dan PT3. Jadi itu tidak ada gantian. Jadi sekiranya untuk masa hadapan, InsyaAllah pihak KPN akan buat keputusan tentang pelaksanaan bagi peperiksaan tersebut. Datuk, bila tak ada gantian macam Datuk sebut, kita cakap pasal UPSR dan juga PT3 ataupun PT3, mesti ada pentaksiran lain yang perlu dilakukan. Sebab macam mana nak pilih pelajar, nak masuk ke asrama penuh, nak masuk ke SMKA dan sebagainya. Mungkin ini antara yang dilakukan oleh juga lembaga peperiksaan. Ya, betul. Sebenarnya bila dibatalkan PT3 dan UPSR, jadi proses kemasukan ke sekolah peperiksaan penuh, sekolah khusus, sekolah terpilih juga terpaksa dilakukan. Jadi sebenarnya urusan bagi perkara berkenaan dilaksanakan melalui pentaksiran khusus, pentaksiran khas sekolah khusus kerana ini adalah untuk pemilihan pelajar-pelajar ke sekolah berkenaan. Jadi dilaksanakan oleh bahagian sekolah bersama penuh. Tapi apapun, lembaga peperiksaan terlibat dalam menyediakan sebahagian daripada item ataupun soalan itu. Kerana kita kena uji juga kemahiran pelajar. Barulah kita tahu mereka layak berada di sekolah yang mana sesuai dengan keupayaan. Jadi insya-Allah lah pemilihan itu akan berlaku. Walau bagaimanapun, sebenarnya di peringkat sekolah, walaupun tidak ada peperiksaan UPSR PT3, mereka tetap akan keluarkan laporan tentang apa yang pelajar itu telah kuasai sepanjang berada di sekolah. Dia ada pentaksiran bilik darjah, dia ada pentaksiran psikometrik,
ada pentaksiran aktiviti jasmani sukan kurikulum. Jadi laporan-laporan itu sekolah boleh keluarkan, serahkan pada pelajar. Jadi ibu bapa masih boleh tengoklah pencapaian anak mereka di sekolah. Tapi bila pemilihan ke sekolah khusus tadi, memang ada satu pentaksiran lain yang lembaga peperiksaan terlibat secara tidak langsung di situ. Dan ini yang menimbulkan masalah mungkin. Dia ada bukanlah masalah, tapi bila ia bukan melalui peperiksaan ada wujud-wujud bias dan sebagainya. tapi itu perkara yang mungkin akan dilihat oleh guru, dan pastinya integriti dan juga keberkesanan apa yang dilaksanakan di sekolah itu nampak, dan juga ini antara tugas yang paling penting untuk dilakukan oleh guru dan juga sekolah berkenaan. Tapi Datuk, ada satu perkara. Kalau saya meletakkan diri saya sebagai seorang murid dan juga pelajar, bila kita berdepan dengan pandemik ini, satu keadaan seperti darurat dan sebagainya, mungkin saya akan bertanyalah, ada ke pengurangan standard ataupun standard peperiksaan itu sama saja ke? Sebab belajar dah tak sama macam dulu. Ini mungkin lain. Betul. Tapi LP macam mana? Okey, kita di peringkat lembaga peperiksaan, sebenarnya semua soalan yang kita sediakan, kita panggil instrumen lah, satu set soalan itu, kita mesti ada satu standard. Dan standard yang kita buat itu berdasarkan kurikulum. Jadi kurikulum ni sudah disediakan oleh bahagian pembangunan kurikulum. Jadi guru mengajar dan pelajar belajar semua ada kurikulumnya. Jadi kurikulum itu mesti diselesaikan. Jadi apa yang kami tanya, yang kami dapatkan melalui peperiksaan ialah berdasarkan apa yang terkandung. Jadi kita tak boleh lebihkan ataupun tak boleh kurangkan. Kalau kita lebihkan, tidak adil untuk calon. Kalau kita kurangkan, kita tak capai standard yang telah ditetapkan. Dan taraf SPM kita, stamp kita, SPM adalah sijil. Jadi sijil ni dia diguna pakai untuk masukkan ke universiti, untuk mohon beasiswa, untuk dapat pekerjaan. Jadi standard ni tak boleh kurang. Nanti pengiktirafan di peringkat negara, luar negara. Jadi semua tu akan dinilai. Jadi sebab tu kita untuk adil, kita beri ruang kepada pelajar untuk belajar. Kemudian kita anjakkan sikit tarikh peperiksaan. Jadi bulan 1 nanti 20 Januari mereka masuk ke sekolah, ada 1 bulan. 1 bulan tu bersemuka dengan guru. Jadi di situlah akan berlaku keyakinan dan mereka duduklah periksa dalam keadaan standard yang kekal. Tidak ada kurang sedikit pun. Betul. Persediaan ni Datuk kan bukan sekadar kita study, kita belajar bersungguh-sungguh. Mental tu juga seperti yang Datuk sebut, sebulan tu ini tempoh nak jumpa cikgu, nak jumpa guru ni, kuatkan mental, boleh jawab dengan tempoh masa yang diberikan. Datuk, ini berkaitan dengan keselamatan. Ini isu keselamatan ini sangat besar ketika kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Isu keselamatan ini bila nanti SPM peperiksaan SPM ini diadakan mungkin pada Februari nanti, ia bukan seperti skala kita pergi ke sekolah, kita boleh atur. Ini pengumpulan serentak seluruh Malaysia untuk pelajar-pelajar hadiri peperiksaan berkenaan. Ini mungkin langkah KPM dan juga lembaga peperiksaan untuk pastikan keselamatan, penjarakan, SOP sentiasa dipatuhi. Apa yang telah dibuat itu? Okey, terima kasih. Jadi sebenarnya betul, ramai. Kalau calon SPM kita ada 400,000 calon. Stamp kita ada hampir 8,000 calon. Jadi ramai dan mereka berkumpul di satu tempat. Kalau satu sekolah tu dalam satu dewan ataupun bilik peperiksaan. Jadi dah tentulah kita kena ada satu garis panduan. Sebenarnya Kementerian Pendidikan Malaysia telah keluarkan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah norma baharu. Jadi di dalam itu ada garis panduan pentaksiran pusat dan peperiksaan awam yang kita sudah bincangkan dan perhalusi langkah-langkah yang perlu dipatuhi. Inilah sebab kita nak kawal jangan ada calon yang mungkin bergejala ataupun positif masuk ke dewan peperiksaan menyebabkan satu jangkitan kepada semua. Jadi SOP ni telah pun kita siapkan. Dan yang menariknya pada bulan Ogos yang lepas kita ada satu peperiksaan SPM ulangan. Dan kita dah gunakan SOP ni. SOP ini diguna pakai, tidak ada isu. Sebab apabila masuk saja di pintu pagar sekolah, kita sudah buat semakan suhu badan dan dipatuhilah semua SOP yang ditetapkan oleh KKM. Jadi kita harap dengan SOP yang kita sediakan ini, garis panduan ini, semua pihak mesti patuh. Mesti ada declaration, mesti mengisytiharkan apa tahap kesihatan. Sebab tu kita nak ibu bapa di luar sana
bila hampir musim peperiksaan, pastikan anak dalam keadaan yang bersedia dari segi fizikal kesihatan. Kalau boleh sediakan awal supaya mereka betul-betul sihat dan semua pihak sambil menjaga di antara satu sama lain. Di dalam Dewan Peperiksaan, kita ada penjarakan yang kita dah tetapkan. Kita ada sediakan bilik isolasi. Jadi kita bersedia untuk bekerjasama dengan KKM, PKD untuk membantu kita sekiranya kita perlukan bantuan. Tapi yang penting kerjasama ahli masyarakat juga. Pastikan. So insya-Allah garis pondan dah ada. Jadi kalau semua itu berjalan dengan baik, kita ada tempoh yang panjang periksa ni. Daripada 22 Februari sehingga 25 Mac. 17 hari peperiksaan, tapi tempohnya sebulan lebih. Jadi kita doakanlah semuanya dalam keadaan sihat, berjalan lancar, insya-Allah. Dan Datuk, jumlahnya bukan sikit, tapi kalau kita nak kata ke semua dalam 400,000 tu yang sihat semuanya agak mustahil. Mungkin ada yang demam, selsema dan sebagainya. Ini mungkin kegusaran juga. Kalau dah demam sikit, suhu mungkin melebihi 39 darjah Celsius contohnya, boleh ke tak ambil exam, ataupun ada perkara yang mungkin lembaga peperiksaan buat. Kalau tak boleh datang ke Dewan Exam, apa yang mereka perlu lakukan? Okey, terima kasih. Sebenarnya daripada dulu lagi, sekian lama kita dah ada garis panduan. Sekiranya pelajar jatuh sakit, jadi jatuh sakit ni dalam pelbagai situasi, mungkin kemalangan, mungkin dia demam ataupun lain-lain gangguan dia sang akhir, kita boleh uruskan mereka. Sama ada di Dewan Peperiksaan, dalam bilik yang berasingan, tempat khas, ataupun kita refer kepada klinik kesihatan ataupun hospital, ataupun mungkin dia warded. Jadi semua itu kita akan uruskan. Cumanya yang berbeza sikit bila pandemik COVID-19 ni, dia ada jangkitan yang mungkin boleh berlaku dalam keadaan yang kita tak nampak. Tapi SOP-nya dah ada. Kita akan beri sebanyak mungkin peluang. Kalaunya tidak COVID-19 atas faktor yang lain, insya-Allah kita boleh uruskan. SOP-nya dah ada. Kita bagi peluang dan mereka boleh duduk di peperiksaan. Datuk, dalam tempoh itu bulan 2, Datuk sebut tadi 22 Mac sehingga 22 Februari sehingga 25 Mac, itu adalah tempoh sebulan peperiksaan SPM. Tetapilah bila situasi yang tidak menentu kita depani ini, pandemik COVID-19, mungkin ada gelombang-gelombang lain selepas ini, tapi kita mengharapkan agar ia reda dengan cepat. Tetapi waktu dan juga nilai kecemasan itu juga harus diambil kira dan ada persediaannya. Apa yang akan dilakukan jika gelombang ini meningkat nanti? Okey, insya-Allah. Sebenarnya kami pun bukan bersandarkan 100% kepada garis panduan yang kita ada tu. Sebab pelbagai kemungkinan boleh berlaku. Jadi sebenarnya kita sentiasa bekerja dengan KKM dan MKN. InsyaAllah minggu pertama Januari nanti kami akan duduk dengan pihak KKM dulu untuk perhalusi. Kita buat beberapa jangkaan. Sekiranya jangkaan itu di luar daripada kemampuan kita untuk menguruskan peperiksaan itu, kita akan minta pandangan KKM. Kemudian kita minta endorsement daripada pihak MKN bagaimana keadaan dia. Sebab kalaulah ada kawasan yang zon merah, bila kawasan itu dalam zon merah, dah tentulah petugas yang ada dalam kawasan itu tak boleh keluar pergi mengawas, dan kita nak masuk ke dalam kawasan itu untuk beri kemudahan peperiksaan pun tak boleh. Dia berbeza. Kalau banjir, senang, kita boleh bawa keluar calon pergi ke pusat peperiksaan ataupun dibantu masuk ke kawasan yang pusat penempatan sementara tu. Jadi kita boleh uruskan peperiksaan. COVID ni berbeza. Jadi ni kita perlukan kerjasama PKD, KKM, MKN, advice kita. Katalah tentu kawasan zon merah tapi calonnya semuanya sihat, tidak ada masalah. So dia boleh advice kita apa yang kita boleh uruskan. Sebab peperiksaan ini peringkat persijilan. Dia tidak boleh nak diulang sentiasa. Ulangannya dia setahun akan datang. Jadi tentulah
boleh mengecewakan calon, penjaga yang dah bersedia, dah tertunggu-tunggu. Jadi kita akan cari jalan, insya-Allah. Ini bukan peperiksaan tengah bulan ataupun hujung tahun, Datuk, sebab ada pensijilan. Tetapi Datuk, bila lembaga peperiksaan ini berada, dia kena berbincang juga dengan KKM contohnya, dengan kementerian khususnya. Tetapi dalam tempoh itu juga ada cabang-cabang lain untuk berdepan dengan bagaimana pandangan-pandangan daripada ibu bapa khususnya yang mungkin ada kerisauan dan juga persediaan dan kesediaan sekolah itu sendiri. Bagaimana Datuk gembling kesemua ini untuk memastikan bahawa kita mendapat satu solusi yang betul-betul okey, inilah yang kita akan laksanakan. Okey, insya-Allah. Saya sendiri pun telah buat secara video conferencing dengan pengarah-pengarah negeri, dengan majlis pengetua. Sebenarnya kita beri keyakinan bahawa lembaga peperiksaan sudah tetapkan satu mekanisme. Mekanisme bagaimana kita nak menguruskan peperiksaan ini secara bersama, sebaik mungkin. Satu lagi kita kena ingat, Saudara Ihsan, bahawa peperiksaan kali ini ialah semasa waktu persekolahan. Jadi ada cikgu yang sepatut mengajar pergi jaga periksa. Ada juga cikgu nanti, dia kena pergi periksa kertas. Okay. Jadi dia kena tinggalkan sekolah tu. Jadi pada masa sama ada pula pelajar tingkatan 5 yang batch 2021 pun nak belajar, nak periksa juga nanti. Jadi sebab tu kita kena gembling tenaga semua pihak. Kita akan libatkan petugas peperiksaan mungkin daripada peringkat menengah rendah ataupun sekolah rendah, ataupun siapa saja yang layak, yang kita boleh bagi tanggungjawab itu, mereka akan turut sama membantu. Yang penting ialah kerjasama itu mesti datang dari pelbagai peringkat. Jadi ibu bapa juga kita harapkan pada masa ini dia jagalah kesihatan anak-anak. Jangan pula nanti disebabkan oleh pergerakan ahli keluarga ke merata tempat membawa balik virus COVID-19 ke rumah, terjangkit pula pada anak yang nak periksa. Yang periksa tu pula masuk pula ke dewan periksa. Jadi inilah yang kita harapkan sokongan semua pihak. Kita kalau boleh dalam tempoh sebulan peperiksaan itu dalam keadaan tenang, semua pihak bekerjasama. Jadi semua boleh berjalan dengan lancar. Sama juga petugas kita pun. Kita tak nak mereka bergerak bebas kerana mereka akan masuk ke dewan periksa dan menjaga pelajar yang sedang duduk periksa. Jadi kita dah pastikan jarak bilik yang cukup, pengawas yang cukup. Betul. Tapi kalau di luar daripada dewan itu, kita dah tak boleh kawal. So kita haraplah ahli masyarakat semua membantu lembaga peperiksaan dalam kita nak kendalikan SPM 2020 ini dengan sebaik yang mungkin. Jadi insya-Allah. Datuk, dari segi mental pelajar SPM ini, dia dah set dah dalam kepala dia bahawa Februari ini adalah peperiksaan SPM. Jika berlaku penjadualan semula, apa jangkaan dan juga bulan berapa yang mungkin dalam perancangan lembaga peperiksaan? Ini soalan yang agak sukarlah kita nak jawab, sebabnya kita tak boleh jangka sejauh mana keadaan itu akan mempengaruhi. Apapun sebenarnya lembaga peperiksaan bersedia dengan situasi itu kerana dia boleh menyebabkan gangguan emosi juga kepada pelajar. Sebab sepatutnya dia periksa bulan 11, bawa ke bulan 1, balik ke bulan 2. Jadi insya-Allah sebaik yang mungkin kita akan kendalikan juga peperiksaan pada tarikh itu. Kalau kita ada mungkin sebahagian tidak dapat menduduki peperiksaan itu, insya-Allah kita bersedia mencari kaedah untuk menguruskan yang sebahagian itu. Tapi sebab kita ada beberapa option, ada mata pelajaran itu yang calonnya sehingga 400,000. Ada calon yang mungkin 1,000 orang lebih ataupun beberapa ribu. Jadi sekiranya keadaan agak tidak memihak kepada kita, kita cuba fikir beberapa option. Ada, kita boleh cuba atasi demi nak beri keadilan. InsyaAllah lah. Jadi kalau terpaksa tangguh pun mungkin bukan sepenuhnya. Ada sebahagian. Sebahagian yang boleh kita laksanakan. Ada kawasan yang betul-betul sangat terjejas, maka yang terjejas itu saja yang kita uruskan nanti. Tapi
lembaga mempunyai motonya iaitu adil, sahih, amanah. Yang adil itu yang kita akan pastikan semua orang dapat untuk semua hak masing-masing. Tapi yang pasti Datuk, kalau berlaku mungkin sesuatu yang tidak diingini, ia akan ditangguh dan peperiksaan tidak akan dipercepatkan, Datuk. Itu kau betul je. Itu kau betul. Kalau percepatkan kita pun tak boleh. Saya tak ambil periksaan pun saya yang nervous. Nervous pula, betul. Okey Datuk, dan juga selepas ini adalah satu perkara bila kita dah ambil exam ni, ialah tadi kita bawakan daripada awal untuk kita dapatkan keputusan. Sekarang teknologi agak dah canggih. Kalau dulu memang kita kena beratur dekat sekolah seorang-seorang untuk dapatkan keputusan SPM. Tapi sekarang ini dalam keadaan pandemik, dalam keadaan teknologi dan juga digitalisasi yang sangat hebat, apa mungkin mekanisme yang terbaru ataupun terkini yang mungkin lembaga peperiksaan buat? InsyaAllah. Sebenarnya dalam pemikiran kami di lembaga peperiksaan 2021 ini kita letakkan hala tuju ialah pendigitalan pentaksiran. Jadi sebenarnya kita dah tengok sekarang ni pelajar belajar pun secara atas talian semuanya menggunakan kemudahan teknologi. Jadi sudah sampai masa kalau belajar menggunakan teknologi, pastinya pentaksiran peperiksaan mesti menggunakan teknologi. Jadi kita bergerak ke arah menggunakan sebaik mungkin teknologi. InsyaAllah sebahagian daripada kertas yang pelajar duduki nanti kita akan periksa secara atas talian. Jadi pengawas kita, sebab kita fikirkan tadi kalau pandemik ini berterusan, jadi cikgu mungkin takut untuk terima skrip yang sampai ke rumah ataupun nak pergi mesyuarat face to face dalam kumpulan mereka. Jadi kita ambil sebahagian daripada kertas untuk hantar secara atas talian. InsyaAllah lah faktor keselamatan semua kita dah kaji. Jadi mereka boleh buat marking secara atas talian. Maksudnya Datuk kena download setiap satu daripada kertas pelajar tu dalam digital. Dia ada di alam maya, di cloud tu. Jadi so masuk di situ. Jadi, so masuk folder di situ semua. Dia masuk ke situ dia tu. Jadi semuanya bukan ada dalam dia punya gadget lah. Dia berada di atas talian sana. Jadi bila dia log off, dia semua tu berada dalam keadaan yang selamat, yang telah pun kita uji, telah pun berlaku pun. Kita dah buat pemeriksaan stamp, dah buat pemeriksaan secara atas talian, guna SPM ulangan yang lepas 100% atas talian. So insyaAllah SPM ni sebahagian besarnya, insyaAllah kita target semua, kalau ada kekangan mungkin sebahagian besar ke situ. Jadi apabila kita dah memulakan itu, insyaAllah pada masa akan datang kita akan fikirkan bagaimana pula teknologi ini boleh membantu kita, terutama dalam situasi yang mencabar begini, apa yang teknologi boleh. Tiada kegagalan sistem ataupun ralatnya berlaku dalam sistem yang dibuat sebelum ini tu, Datuk? InsyaAllah. Maksudnya semua okeylah. Semua okey sebab ralatnya lagi kurang. Sebab penjumlahan markah tu bukan dilakukan secara manual oleh pemeriksa. Cikgu dia tanda saja markah itu sudah masuk dalam simpanan dan penjumlahannya dilakukan secara terus dan tak perlu ada transfer lagi ke dalam sistem. Dia dah ada dalam sistem, so di situlah terus dia akan dibuat analisa untuk dikeluarkan keputusan pemeriksaan. Baik, Datuk, akhir sekali mungkin secara ringkas apa yang Datuk boleh katakan kepada seluruh calon SPM ataupun pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan dan juga kepada ibu bapa. Akhirnya saya menyeru semua ahli masyarakat, ibu bapa, calon, guru, pengetua, guru besar, semua pihak berilah kerjasama yang terbaik kepada anak-anak kita, khususnya yang bakal menduduki peperiksaan, supaya mereka pertama tenang dalam keadaan yang mencabar ini, jasmani mereka sehat, emosi mereka stabil, kerohaniannya mantap, dan saya yakin semuanya akan berjalan dengan lancar berkat sokongan semua pihak. Ini Astro pun menyokong kita, memberi maklumat kepada ahli masyarakat. Jadi insya-Allah peperiksaan ini sebenarnya kita rasa berdebar. Sebenarnya tak ada yang lain. Kalau ilmu tu dah ada di dada kita, kita tulis, kita keluarkan. Akhirnya lembaga peperiksaan akan pastikan adil untuk anak-anak yang sudah pun bersedia
untuk menghadapi peperiksaan itu, insya-Allah. Baik, jangan takut peperiksaan. Debaran itu adalah satu nikmat kita sebagai manusia. Seronok sebenarnya nak jawab walaupun takut kan. Tapi itulah, saya rasa saya mendoakan agar apa yang dilakukan oleh kementerian dan juga lembaga peperiksaan berjalan lancar, dan juga kita nak tengoklah adik-adik saya ini dapat melaksanakan peperiksaan dengan baik, dan selepas itu beralih kepada fasa mungkin belajar di peringkat pengajian tinggi, bekerja dan sebagainya. Kita tak nak tengok perjalanan mereka juga turut terganggu. Dalam masa yang sama, kita ada mekanisme-mekanisme penting untuk kita laksanakan. Terima kasih kepada Datuk Haji Fakhruddin Haji Ghazali, Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia, dan juga kita mengharapkan agar segalanya dipermudahkan. Segala apa yang berlaku hari ini, terutamanya berkaitan dengan COVID-19, dapat kita selesaikan segera, melandaikan pandemik ini, dan seterusnya kita akan kembali kepada sedia kala. Itu saja. Terima kasih Datuk. Terima kasih kepada anda yang menonton. Ini Agenda Awani. Saya Sanaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Assalamualaikum.